A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Diharapkan semua dalam keadaan sehat, sejahtera, baru lepas solat subuh berjemaah, dapat baca Quran pun berjemaah dan terus buka TV dan bersama dengan kita pada hari ini bagi kita meneruskan pengajian kita, yang mana pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan Islam bukan kolot. Berdasarkan ayat Quran surah Sabah ayat 28 yang mana bermaksud, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan. Berdasarkan ayat ini jelas menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai sepanjang zaman. Tapi persoalannya, ada orang kata Islam ni kolot dan tak sesuai dan tak relevan pada zaman ini. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawa kepada anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusraf. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Tu dia Ustaz. Nampak ni Ustaz moden zaman sekarang ni, bersongkok dan berjaket. Nampak? Padahal Islam ni sesuai sepanjang zaman Ustaz. Baik. Sejuk. Baik, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kepada para penonton sekalian, pastinya anda ada banyak soalan yang nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kita rungkai pada hari ini, dan mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini Ustaz, ya, yang mana ada segelintir di kalangan mereka ni menganggap Islam ini dah tak sesuai untuk zaman ini dan Islam itu kolot. Sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini Ustaz, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati, dikasihi Ustaz Aiman kita, masya-Allah, yang penuh handsome, bergaya, masya-Allah. Kan dia buat dua color ni. Bawah pink, atas warna apa pun saya tak tahu. Merun kan, masya-Allah, tabarakallah. Yang tak dilupakan rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan waktu dan hati yang penuh tenang untuk kita saling berbahas satu tajuk yang saya kira sangat perlu untuk kita letakkan penanda aras yang baik untuk kefahaman bersama. Berkaitan, kita tengok hari ini Islam yang semakin ditekan dengan pelbagai bentuk mehnah dan tribulasi, fitnah dan tohmah ini, maka sekurang-kurangnya kalaulah orang bukan Islam itu mungkin payah untuk mereka nak faham, maka kenapa tidak kita sebagai orang mukmin, orang Islam itu sendiri, biarlah ambil tahu. Janganlah bila kita tak tahu, kita akan buat pala tahu. Kan? Bila tak tahu, kita akan menjadi orang yang kurang pengetahuannya. Kalau kita tengok hari ini. Baik, bagaimana Islam tu dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah 1400 tahun dah. Lama dah ni Ustaz. Kalau kita tengok daripada zaman ke zaman itu disebutkan dalam Al-Quran, dari segi kefahaman kita, tidak ada satu Nabi dan Rasul yang membawa satu kaum itu lebih daripada 1500 tahun. Ini buat satu kajian. Dan kita sekarang duduk pada tangga yang dah sejak daripada Nabi dilahirkan itu, daripada 1445 tambah lagi 40 tahun. Kan? Maksudnya dah berapa Ustaz? 1485 tahun. Jadi tak pelik lah kalaulah disebutkan dalam hadis Nabi kata, sayusibu ummati daul umami, umat aku nanti akan tertimpa dengan penyakit terdahulu ni. Dia akan himpun mai sekali kat kita, perangai pelik-pelik, hudu-hudu piang ni, dia mai serentak, dia berlaku pada kita. Maka atas justifikasi dan permasalahan inilah berlakunya juga bagaimana tohmah yang banyak disebabkan perangai huduh tu kita sendiri yang mencerminkan. Maka mereka ni jadi bola tanggung lah Ustaz. Hak huduh tu memang ada, walaupun tak semua, ada sikit. Maka hak ni yang mereka duk smash teruk ni. Maka hak ni kita nak murnikan keadaan itu. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya saya dan tuan-tuan yang adanya kalimah syahadah inilah yang nak menjadi duta yang baik untuk kita. Apa reaction yang perlu kita buat, kena lawan mereka ke, kena balas balik ke, apa sebagainya, maka inilah yang perlu kita tuntaskan bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita akan ini kupas panjang bab ni untuk saling mengambil iktibar yang baik dan kefahaman, insya-Allah. Dan inilah dia cerminan umat-umat yang terdahulu tu, perangai-perangai dia semua bawa ke sini sekarang. Dan begitu juga dalam perkara-perkara kebaikan yang mana kita lihat sekarang ini pun mencerminkan nabi-nabi yang terdahulu, dan ramai yang telah banyak melakukan kebaikan. Dan
mencontohi nabi-nabi yang terdahulu. Baik, Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook, boleh Ustaz? Boleh. Bersama dengan Casey. Banyaknya Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, juga semua kru TV3 dan TV9. Ustaz, zaman sekarang berbagai alasan untuk kita yakinkan mereka tentang agama kita. Kepada lain, bagaimana yang seeloknya untuk kita kenalkan kepada mereka tentang agama kita? Fadhal Ustaz. Baik, bila sebut tentang ni, ingat akhlak adalah keutamaan pada semua benda yang lain. Dan duta yang akan bercakap 24 jam ini adalah apa perlakuan yang kita lakukan. Sebab mulut dia boleh bercakap certain time saja, tapi akhlak itu dia akan bercakap sendirinya dan lebih banyak menarik orang ramai. Saya masih ingat pengalaman ketika saya balik tahun 2015 lah, awal-awal balik ke Malaysia. Ketika tu saya kuliah di Putrajaya, dan ketika habis kuliah ada seorang hamba Allah datang. Saya ingat namanya sampai sekarang, namanya Luqman Al-Hakim, seorang mu'alaf. Dia dengar kuliah. Jadi Luqman ni selalu duk WhatsApp saya, duk messenger saya di FB. Selalu duk mesej tanya khabar. Jadi saya pun balas dekat mana yang boleh kita respon. Dan kebetulan malam tu saya ada di Putrajaya dan dia berada di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, dan dia datang. Habis kuliah dia datang dan dia salam dan peluk. Cara dia peluk tu lain macam sikit. Peluk dia rapat tu lah, kita tahu lah mesti ada something yang dia nak ceritakan. Jadi waktu duk salam peluk tu, saya katakan dia, Luqman, nanti jom teman saya makan. Pihak masjid sediakan makanan sikit, jamuan ringan. So saya pun makan dengan dia. Dan saya tanya dia, kata, Luqman, what is your turning point to syahadah to Islam? Dia kata, apa kamu punya turning point untuk masuk Islam ni? Must be something lah. Takkan bangun-bangun pagi terus asyhadu an la ilaha illallah. Dengan kuasa Allah tak mustahil. Tapi Allah biasanya tidak akan bagi benda-benda macam tu, melainkan ada laluan dan asbab-asbab tertentu. Apa yang dia kata? Dia kata, Ustaz, dia pegang tangan saya. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf yang pertamanya. Dia kata, kalaulah saya tengok akhlak orang Islam di Malaysia, mesti saya takkan masuk Islam. Zat. Oh, macam nak stalak dayung rasa. Oh, apa benda ni, hampir kata macam tu kan. Tapi kita dalam satu dalam kita berlapang dada, oh betul juga. Dengan kalau kita tengok cerminan kes dadah yang berlaku, siapa yang dominan? Islam. Kes rasuah, Islam. Kes penipuan, Islam. Kes, kalau di Malaysia lah, sebab satu, of course, populasi kita lebih banyak daripada bangsa dan agama yang lain. Tapi dari sudut juga kita tengok, kita bersimpang betul dengan apa yang diajar oleh Islam. Zakat rasuah diharamkan dalam Islam, dadah diharamkan dalam Islam, arak, judi semua diharamkan dalam Islam. Tapi kenapa masih berlakunya masalah-masalah itu mencerminkan akhlak yang buruk pada agama Islam? Dalam bab bergaduh, kelai apa semua, orang Islam. Sampai segala bentuk benda. Kita jalankan kempen geng subuh macam Jumaat, pun orang Islam yang duk hentam. Orang bukan Islam, waktu kita buat fun run, mereka pula seronok join. Hak masalahnya yang mengkuk wal hayun kan, ada pula geng-geng tak tahulah, mereka jadi tak senang. Kok kata mereka kritik, mereka main pergi subuh tempat lain, okey, tak pergi juga. Maka kadang-kadang inilah yang menjadikan buruknya penglihatan orang kepada Islam ni, disebabkan datang daripada kita sendiri. Dan saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, alhamdulillah semalam kemarin petang, sahabat saya Cikgu Param, saya pernah cerita yang dia masuk Islam di Madat kan. Semalam dia telefon, dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya dapat anugerah superhero daripada Jabatan Perpaduan. Jabatan bagi superhero sebab dia boleh comeback ketika mana mak, ayah, abang dia meninggal dunia. Dia dalam keadaan yang down to the earth, yang fikir nak bunuh diri sebagainya. Ketika tu saya ambil dia, Cikgu Fali Saleh ambil dia dana kita, kemudian saya pun bawa dia pergi ke Madat untuk dia duduk dengan kami berbulan-bulan. Saya tak paksa dia masuk Islam, kemudian saya tak cerita pun untuk dia untuk sekian-sekian apa, tak ada. Saya anggap dia macam adik-beradik, cuma lempak lain mak kan. Tak apalah, saya pun beritahu kat staff, anggap dia macam adik-beradik kita. Staff pun alhamdulillah layan dia macam adik-beradik, kawan, bawa dia pergi makan, minum, bawa dia tentang program kebajikan. 3-4 bulan duduk di Madat tu, malam tu dia mesej saya, dia kata, Ustaz boleh tak saya nak mengucap kalimah syahadah. Menangis saya waktu dapat tu, Allah, seronoknya kita. Bukanlah soal akhlak saya yang baik, tidak, saya pun banyak kesalahan, tapi alhamdulillah kekeluargaan di tempat tu membawakan dia seronok untuk mengenal dan untuk mengucap syahadah. Dan sampai hari ini alhamdulillah dia di antara yang istiqamah dengan Islam dan mempelajari Islam dan menjadi akhlak yang baik kepada orang ramai tentang Islam. Sebab tu kata hari ini tuan-tuan, modal yang paling penting adalah bagaimana uswatul hasanah yang perlu kita bentukkan dalam masyarakat. Bukan hanya pandai cakap. Kan banyak mana kalau kita tengok
dalam orang agamawan sendiri pun kadang-kadang menunjukkan akhlak yang buruk aja bergaduh kat media sosial. Membuatkan masyarakat menampakkan beratnya Islam ni sehingga kan orang tak suka dekat pun dengan Islam. Anak-anak muda kadang-kadang jadi menyampah untuk nak pergi. Sebab apa? Tengok agamawan bergaduh. Maka saya berpesan untuk diri saya juga dan semua daripada asatizah, tuan-tuan, janganlah kita membantutkan urusan agama ni. Orang rasa selesa dengan agama, kerana agama ni bagi keselesaan pada kita. Tapi bila kita buat rasa complicated, kerja berkeli lebih daripada makan tebuan lagi seorang-seorang, kerja nak bergaduh segala mak nenek benda, maka carilah titik temu untuk kita berlapang dada, untuk kita kembali kepada objektif asal agama tu apa? Nak bawa rahmat dan harmoni kepada masyarakat. Islam tu sendiri makna sejahtera, maka kita kembalikan kesejahteraan itu dalam kolektif yang bersama, insya-Allah. Ustaz, tadi Ustaz cerita pasal Luqmanul Hakim tu. Oh, minta maaf. Jadi Luqman Hakim tu, Luqman Hakim tu tadi dia kata pasal dia ni kalau pasal tengok orang di Malaysia ni dia tak masuk Islam. Tapi turning point dia kat mana? Turning point dia adalah dengan minta maaf sebut. Dia kali-kali masuk cikgu param tu habis melelong saya pun. Baik, di antaranya dia kata apa? Dia tengok akhlak orang Islam, dia tak akan masuk Islam dia kata, tapi dia study tentang Al-Quran. Dia waktu dia bukan Islam tu, dia beli Al-Quran dan dia study tentang apa asal objektif, nak cari salah lah. Nak tengok apa kekurangan dia ni suka dalam perbandingan agama. Maka dalam lagi dia duk godek, lagi duk cari, lagi duk pulun ke dalam, lagi dia rasa tertarik sehinggalah kan dia mengucap kalimah syahadah melalui hidayah melalui Al-Quran itu. Dan ini yang berlaku juga pada Megan Rice baru-baru ni, seorang aktivis daripada Eropah yang baru masuk Islam dalam bulan yang beberapa minggu yang lepas atau sebulan yang lepas. Saya baru cerita kat dalam Tanyalah Ustaz, dia tak masuk Islam juga tu. Kan? Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, mungkin berkat doa orang ramai tuan-tuan, dia mengucapkan kalimah syahadah dan hari ini setiap hari konsisten melalui media sosial dia, melalui TikTok, melalui AFB dan sebagainya, dia bercakap tentang keajaiban Al-Quran yang menjadikan turning point kepada kelembutan hati dia untuk mengucap kalimah syahadah. Jadi tuan-tuan, back to basic tuan-tuan, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran agama, maka insya-Allah kita akan menjadi duta yang baik dalam agama, insya-Allah. Ini dia mukjizat Al-Quran dan juga bagaimana kita ini berdakwah bukan semata-mata menggunakan lisan, tetapi bagaimana kita menggunakan akhlak dan peribadi kita yang mulia untuk kita ini berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Baik Ustaz, sahabat kita Sarasid Cik ni, Ustaz, ada satu soalan menarik. Adakah sebenarnya Islam mendahului tamadun Barat dalam kemajuan teknologi, sains, perubatan, ekonomi, perniagaan dan sebagainya berdasarkan dalam kandungan Al-Quran tentang ilmu-ilmu sains, teknologi dan sirah-sirah kehebatan pedagang-pedagang Islam yang berjaya dalam perniagaan seperti isteri Rasulullah SAW, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, sahabat baginda Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Mungkin apa pandangan daripada Ustaz? Mungkin Islam lebih maju berkaitan dengan teknologi berbanding dengan agama lain, Ustaz. Baik, terima kasih untuk soalan daripada Sarasid Cik. Itu soalan yang sangat baik berkaitan bagaimana Islam itu mendominasi bukan hanya dalam soal agama, dalam pembaikan kerohanian, tetapi juga dalam bentuk sains dan teknologi. Yang pertama, Islam bukan agama yang menghalang teknologi. Malah Al-Quran cerita tentang darah, cerita tentang besi, cerita tentang kejadian manusia itu di dalam perut lagi. Sebelum sains ada, alat-alat teropong, ultra semua tu 3D, 4D apa semua ni, Islam dah cerita dah bagaimana kejadian manusia 40 hari jadi apa, daripada ayak mani jadi nutfah jadi sekian-sekian tu, bagaimana pembentukan awan, bagaimana langit, lapisan bumi, semua Al-Quran dah cerita dah. Sains tu jumpa tu nalar reka punya jauhnya Allah baru duk dapat sikit dapat mereka hurai dan juga rungkaikan. Baik, kalau kita tengok siapakah tokoh-tokoh, sebab soalan ni tanya ada tokoh-tokoh dalam bidang perubatan, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi dan sebagainya. Yang pertama, kalau kita tengok pada tahun 1980 Masihi, yakni pada 1100 tahun yang lepas, 1050 tahun yang lepas, lahirnya seorang yang pakar dalam bidang perubatan, yakni Ibn Sina ataupun disebut dengan Avicenna. Kan, Avicenna ataupun Ibn Sina ini lahir di Bukhara, ini kawasan Uzbekistan sekarang ni. Kan, belah Gohik-Gostan, belah Rusia, belah di antara Rusia dan juga China tu ada satu negara yang kalau tengok muka dia pun jenis spesialnya, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Gohik-Gostan lah apa semua ni kan. Ada negara Tantan ni apa semua ni kan. Khabib apa semua tu, muka jenis macam tu. Maka Ibn Sina lahir di situ. Dan dia ni yang bawa kepada, kalau kita tengok, dia ada satu buku tentang The Canon of Medicine, tentang Al-Qanun fi Tib, yakni kanun
apa yang kaedah-kaedah dalam perubatan ini ditulis buku khas berkaitan perubatan. Jadi bukan cak ayam. Dan kita tengok dalam bidang ekonomi, kalaulah Ibn Sina itu dalam ketokohannya dalam bidang perubatan, maka juga adanya dalam Ibn Khaldun yang terkenal dalam bidang ekonomi. Bukannya mereka ini hanya bercakap soal agama, mereka juga boleh bercakap soal context of economy, tentang demand, supply, market demand, inflasi dan sebagainya. Kalau kita tengok bagaimana Ibn Khaldun ini lahir pada tahun 1312. Dan 1332. Ya, sekitar dalam 700 tahun yang lepas. Maka bukanlah cak ayam daripada asalnya Tunisia sekarang ni. Dalam bidang sains kita ada dua, di antaranya kalau kita tengok Abu Rayyan Muhammad ataupun Al-Biruni. Yang memang beliau ni pakar dalam bidang polymath yang memberikan sumbangan besar dalam bidang astronomi, fizik dan geografi. Dia dah kaji dah tentang geografi kedudukan muka bumi, tentang bentuk-bentuk muka bumi, mana dari segi geografi yang strategik dan tidak strategik, kawasan khatulistiwa, Antartika, Antartik dan sebagainya dah disyarahkan pada tahun 973 Masihi lagi. Bila? 1050 tahun. Beliau ini hidup sezaman dengan Ibn Sina. Al-Biruni. Dan juga ada juga dalam bidang sains adanya Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ni dikenali sebagai bapa optik yang buat kaca kanta, yang buat spek mata ni adalah Ibnu Haytham. Bukan cak ayam. Mereka dah mengkaji tentang bagaimana penglihatan adalah dipanggil monumental ini. Dan bagaimana dari segi sudut pandang barulah nak kenal pasti adanya penyakit yang tengok yang baca terbalik tu, penyakit apa Ustaz? Penyakit sindrom. Bukan dia ada nama dia tu, tampak tau. Dia kalau ada sakit ni dia baca tu dia nampak terbalik, tak semua macam orang biasa. Budak-budak yang ni dia ada special treatment dalam education. Dan juga yang pakar dalam bidang matematik, Al-Khawarizmi. Kan kita faham tentang kitab Al-Jabbar, yang ni algebra. Kita belajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 kan, formula algebra, tungging balik tolak x, y, aku apa semua tu membuatkan kita faham tentang konteks matematik. Al-Khawarizmi lahir bila? Tahun 780 Masihi. Lagi lama, 1200 tahun yang lepas telah pun menghuraikan algebra ini, tetapi yang kita nampak dalam buku adalah tentang teori-teori yang diangkat oleh orang-orang orientalis barat, sedangkan mereka mengambil ilmu dan teori yang telah dihuraikan dari segi format dan juga metodnya itu daripada tokoh-tokoh Islam ini. Dan kalau kita tengok juga bagaimana Omar Khayyam juga seorang ahli matematik, astronomi dan juga karya dalam bidang geometri. Geometri yang kita pegang tu, kita plek dia tu kan, ambil side-side dia tu, maka itu adalah ilmu-ilmu yang telah pun disebutkan. Dan banyak lagi lah dalam bidang perniagaan, bagaimana yang dibawa oleh Abdurrahman Auf, yang dibawa oleh Safwan bin Umayyah, yang dibawa oleh Zubair Al-Awwam. Maka dia di antara tokoh-tokoh yang sangat besar yang saya rasa perlu kita kembalikan bagaimana apa kejayaan-kejayaan mereka ini. Kerana ketika zaman kejatuhan pemerintahan Islam daripada Utsmaniyah dan Abbasiyah dulu ini membuatkan, sehingga kalau riwayat menyebutkan ketika jatuhnya Abbasiyah bagaimana lautan itu menjadi hitam disebabkan dihapuskan kitab-kitab dan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam ini. Maka patut kita perlukan orang Islam yang jangan duk lekeh berhenti mengajilah. Teruskan sambung mengaji, habis degree sambung master, habis master sambung PhD, walaupun penat tapi insya-Allah berbaloi untuk kita kembalikan syiar yang baik dalam agama, mudah-mudahan. Sebab kadang-kadang kita fikir bahawa dalam kita mengaji agama ni Ustaz ada fiqh, tauhid, akidah sebagainya, rupanya dalam bidang perubatan, teknologi dengan spek dan sebagainya semua ada terkandung di dalam agama Islam kita ni yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Dan selepas ini Ustaz, orang kata kalau kita ni dengan perempuan, kalau kita tak duduk sama-sama ni tak chill lah Ustaz kan, maknanya jadi daripada sudut ikhtilat tu orang kata Islam ni kolot sebab apa tak boleh bekerjasama dengan wanita. Kita bicara selepas ini, jangan kita buat keputusan lagi. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita dalam perbincangan topik Islam bukan kolot. Kalau kita lihat Ustaz di Saudi, sama ada di Jeddah ataupun di Riyadh, mereka ni dululah Ustaz, wanita ni tak boleh bekerja.
Dan kalau kita lihat mereka ni dalam daripada sudut pergaulan ni, kalau orang perempuan tu memang ada simpan kat rumah elok-elok, tak boleh keluar dan tak boleh bercampur dengan lelaki dan sebagainya. Tapi sekarang ni Ustaz, perkara ini telah dinormalisasikan, pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Mereka tak nak kolot seperti mana Islam-Islam yang dahulu kala bergaul di antara lelaki dan juga wanita. Dan perkara ini cukup membimbangkan kita. Dan sahabat kita ni Ustaz ada satu soalan menarik dia nak tanya kepada kita. Menjaga ikhtilat di dalam Islam dilihat kolot, namun jika dipraktikkan meskipun bukan kepada orang-orang non-Muslim, sebenarnya dapat menyelamatkan diri daripada berbagai anasib buruk dan kejadian yang tidak diingini seperti kes rogol dan sebagainya. Persilakan Ustaz. Baik, memang kalau kita ni tengok dalam konteks yang Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis kedudukan pada 145, kita tengok dalam syarah Imam kitab As-Sahih Imam Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi pun sama, disebutkan bada'ul islamu khariban wa sayaudu kama bada'a khariban fatuba lil khuraba. Yani Islam ni datang dalam keadaan asing, dia akan kembali juga dalam keadaan yang asing. Mana dan memang kalau kita bawa apa yang Islam ajak ni, kalau orang contemporary ni mereka akan kata apa, kolak nah kan. Saya bagi contoh lah, kalau lah orang yang pakai telekung kan, pakai telekung pergi pasar raya, ada masalah tak patutnya? Tak ada masalah. Kan? Tetapi kalau orang tengok tu dia nampak macam dengan main daripada alien pakai suit PPE tu. Kan, macam pakai baju Teletubbies tu. Kan, padahal benda tu benda yang elok je, pakai telekung, comel je kalau kita tengok kan. Tapi orang rasa benda tu satu benda yang pelik. Kan? Padahal kalau orang pakai seksi-seksi, orang tak rasa pelik. Malah tengok sampai langgar tiang. Kan? Maka inilah yang disebutkan dia akan dianggap kolok, dianggap pelik, dianggap asing yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kenapa Islam ni dia mengajarkan kita soal ikhtilat, soal batasan dan sebagainya, jangan melampaui batas. Dia adalah untuk prevention. Sebab tu dalam kaedah kita belajar dalam kaedah usul fiqh pun, prevention is better than cure. Mencegah ni lebih baik daripada mengubati. Bila dah kena teruk, kan, bila dah datang kepada masalah, you baru nak cari punca masalah, you tak boleh selesai apa-apa dah. Tapi kalau kamu selesaikan sebelum masalah berlaku, there is better. Itulah lebih baik. Maka itulah kaedah ni didatangkan dengan penyelesaian. Maka sebab tu kenapa yang dikatakan ikhtilat ni bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim pun disebutkan oleh soalan tadi, dia akan bawa kepada satu prevention yang menyelamatkan diri kepada semua pihak. Dia macam ni lah. Kenapa undang-undang meletakkan Ustaz, orang yang mabuk tak boleh drive? Sebab apa? Orang, sebab takut langgar orang. Kenapa pula kamu, siapa tahu dia boleh langgar orang ke tidak? Habis orang yang tak mabuk boleh je buat langgar juga orang. Tapi tengok dari segi statistik, kebanyakan orang yang mabuk dan berkhayal ini dari segi tahap kesedarannya itu dalam keadaan yang separa sedar, ataupun dia dia jadi halusinasi itu lebih. Maka dia potensi dia untuk nak belah orang, langgar tiang, poster babas dan sebagainya itu lebih tinggi. Maka mana-mana kerajaan di dunia pun faham, maka menidakkan daripada drive. Sama juga bila lelaki dengan perempuan berlebih-lebih, maka apa akan jadi? Kita tahu dah solusi dia ke mana. Maka sebab tu cubalah untuk elakkan. Maka sebab tu ambillah pada kaedah prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia satu prinsip yang kita kena pegang. Sebab itu sebutkan la taqrabuz zina, jangan kita mendekati zina. Sebab apa? Nanti kan bila duduk berdua, datang pula orang ketiga yang menghasutkan. Okey, baik para penonton sekalian, kita nak cuba lihat soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak, yang mana soalannya pandangan golongan feminisme terhadap kesetaraan gender lelaki dan wanita di kalangan masyarakat, membawa kepada kefahaman mereka bahawa ajaran Islam kolot dari sudut ini. Apakah Taliban sering dianggap pembawa imej Islam yang kolot? Apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih kepada Kak Intan Abdul Razak, Kak Intan Zurina kita untuk soalan yang cukup baik. Ada dua soalan berkaitan. Yang pertama adalah pandangan golongan feminism. Feminism ni digelarkan sebagai satu ideologi yang dibawa, ini satu gerakan, satu buah kelompok yang dihimpunkan untuk tujuan untuk mencapai satu kesetaraan ataupun keserataan gender ataupun apa-apa jenis perjuangan lah yang mereka bawa.
Feminism ni adalah feminin adalah perempuan, tapi ni adalah fahaman daripada depa ni, depa nak kesetaraan dan keserataan itu dalam soal semua benda, dalam soal education, dalam soal pembahagian harta, dalam soal pekerjaan, dalam apa benda pun depa nak sama rata. Baik, adakah Islam melarang? Tak, Islam ni bukan nak larang semua benda, tapi Islam meletakkan tahap rasional pada semua keadaan. Kalaulah golongan feminism ini mereka mengatakan bahawa Islam itu menzalimi hak wanita, maka cuba cek balik. Islam yang mengembalikan kemuliaan wanita itu di zaman orang-orang jahiliah ini buat lebih kurang orang perempuan, menjadikan mereka sebagai hamba dalam seksual, menjadikan orang perempuan itu sebagai satu bentuk kalau dilahirkan anak perempuan ini satu bentuk kehinaan, maksudnya tanda tak kuat, kira cak ayam kan. Kalau dapat anak perempuan dulu satu aib. Sebab tu keluarga daripada Abdul Muttalib ini dianggap hebat sebabkan 10 anak lelaki dia itu adalah anak lelaki. Termasuk ayahanda baginda Nabi SAW, Abu Talib, Sayyidina Hamzah. Maka itu daripada bayangkan seorang ayah dapat 10 anak lelaki. Zaman tu kira hak ni Power Rangers seperti ni. Kira kemah keming. Kan? Tapi kalaulah dapat anak perempuan itu dikira sebagai satu aib sebabkan kira lemah. Macam tu. Dari segi nasabnya lemah, dari segi tidak ada wakil untuk keluarganya dan sebagainya. Maka itu tanggapan mereka. Siapa yang datang mengangkat martabat wanita? Islam. Malah disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika mana seorang datang bertemu dengan Nabi SAW, tanya, wahai Rasulullah, siapakah yang patut aku muliakan dalam kehidupan aku? Apa yang Nabi sebut? Ummi, ummi, ummi. 3 kali dia ulang. Bukan suruh cari 3 mak. Hampa duk talah tafsir. Jahat angguh. Kan? Dia kata, yang tengok. Nabi pun sebut umi-umi. Maksud kena ada 3 mak dengan 2 ulang. Kan? Maksudnya mengapa? Nabi kata, memuliakan ibu itu menjadi keutamaan. Yang dulunya, orang pandang serong dan merendah-rendahkan martabat wanita, Islamlah yang mengangkat martabat wanita itu dalam tempat yang sepatutnya. Nah, maka golongan feminism ini kadang-kadang mereka pun tak tahu apa mereka perjuangkan. Asal boleh, nak lawan je kalau boleh. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang ditanyakan berkaitan dengan Taliban. Kenapa disebutkan Taliban ni pada imej Islam yang kolot. Baik, tuan-tuan, kita tengok back to fakta yang patut kita sama-sama buka. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita menjadi orang yang mengkaji juga. Term Taliban ni siapa yang gelar? Musuh yang tidak menyukai Islam. Kalau kita tengok term ini dibawa pada tahun 2004-2006, itu adalah ketika peristiwa pelanggaran di bangunan berkembar di Washington kan membuatkan habis ketika itu seluruh dunia menganggap Islam ini sebagai Taliban. Sedangkan daripada FBI sendiri, daripada CIA sendiri, tidak ada pun hujah dan bukti yang menunjukkan bahawa yang buat tu orang Islam. Tak ada langsung. Kan? Hanya melainkan mereka menganggap dan merasakan tanggapan mereka yang serang tu Iraq, yang serang tu daripada Afghanistan. So apa berlaku adalah Amerika Syarikat menjalankan operasi ketenteraan masuk ke Iraq. Sedangkan pembuktian tu belum dapat pun. Hanya mereka kata kami rasa yang tu kat sini, yang tu kat sini. Kalau ia pun, maka itu adalah kesalahan individu, bukanlah kesalahan satu negara. Yang hampir serang Afghanistan, yang hampir serang Iraq ini adalah soal negara mereka. Kedaulatan negara mereka itu dicabar hanya disebabkan mungkin satu ataupun sekelompok individu yang kecil mewakili ratusan juta orang yang duduk dalam negara. Itu tidak adil. Contohlah, tangkap seorang daripada orang Selangor buat salah. Takkan satu Selangor nak kena tibai kot. Maka itu adalah satu keputusan tidak adil. Maka memang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 118, 120 pun Allah bercerita bagaimana musuh-musuh ini mereka akan sanggup bergabung untuk menghentam ataupun menidakkan Islam itu di dalam rasional yang baik. Mereka akan hentam. Dan bukan zaman kita. Daripada zaman Nabi SAW. Kalau kita tengok Bani Nadir, Bani Quraidah, puak-puak musyrikin, dan juga kita tengok Bani Qainuqa, mereka ni sanggup berpaling tadah. Di antaranya berlaku dalam perang Khandaq. Yang dulu bai'ah dengan Nabi, kata kami okey on, ikut apa yang apa semua. Kalau tak terlibat dalam perang pun jangan jadi golongan musuh. Tak. Mereka berpaling tadah. Duduk dengan gabungan daripada puak musyrikin dengan Yahudi untuk menghentam Islam di perang Khandaq.
Walaupun 10,000 tentera puak musyrikin dan gabungan ini, tapi Allah memberikan kemenangan pada umat Islam. Dan Nabi nampak wajah-wajah sebenar daripada golongan-golongan pemuka-pemuka orang munafik ini. Munafik satu pasal, hak yang memang mereka ni tak Islam pun, tapi mereka bersetuju untuk berada di bawah kedaulatan pimpinan Islam ketika tu, tapi mereka berpaling tada. Dan ini yang berlaku. Dan kalau kita tengok rata-rata negara yang majoriti Islam, saya rasa sangat harmoni. Ustaz bagikan contoh. Ya, Brunei. Malaysia, Brunei, Indonesia, mana lagi? Negara-negara yang Arab Saudi, Mesir. Saya duduk di Mesir tu 90% orang Islam. Tak ada pun kita pi bakar gereja orang. Dalam keadaan yang penuh harmoni. Arab Saudi ada Ustaz? Tak ada. Tetapi cuba tengok negara yang Islam minoriti. Majoriti akan kena. Kan di ni banyak yang kena. Saya tengok Ustaz sebut sendiri. Di India, di China, Uighur kena apa? Di India orang Islam kena apa? Maka tidaklah kita katakan agama yang salah OKO. Maksudnya kalau adakah agama Hindu itu ekstremisnya jahat? Tidak. Sebab tu saya kata dalam setiap agama, ya, kita akui adanya golongan ekstremis. Yang ekstrim ini adalah kelompok yang kecil. Jangan kamu meletakkan kepada semua. Maka term Islamic phobia ini telah dibawa lama. Untuk apa? Untuk mereka menidakkan Islam itu pada landasan yang betul. Sebab tu Adolf Hitler disebut apa? Media dan benda yang salah ni kalau diulang berkali-kali, maka akan ada orang yang percaya. You just ulang, maka kamu punya ideologi itu orang akan faham walaupun benda itu tak betul. Sama fitnah ni Ustaz, benda ni betul ke tak betul? Tak betul. Tapi kenapa ada orang percaya? Diulang, maka ada orang yang akan termakan. Maka sebab tu Islam dan Al-Quran ajarkan bila ada apa-apa berita yang mai tabayyun, timbang tara bagi elok. Sebab tu jadilah orang yang cerdik sikit. Gunalah akal sebaiknya, jangan apa yang dapat sedut dan sebarkan. Takut kita mendapat multi level marketing affiliate yang berpanjangan sebab sebar benda-benda yang haram. Bagi contohlah, tengok Libya yang penuh dengan keelokan dulu bila mana zaman Muammar Gaddafi kan, dituduh kata dia penjenayah, dimasukkan tentera, operasi ketenteraan, bunuh dia, tangkap dia. So apa berlaku di Libya hari ni Ustaz? Statistik kemiskinan naik berkali ganda, buta huruf semakin ramai, rakyat semakin susah, inflasi di kadar yang paling teruk dalam sejarah Libya. Begitu juga di Iraq, begitu juga di Afghanistan, begitu juga di Palestin yang sedang berlaku sekarang. Cuba tengok dalam gambar tahun 1920, Palestin itu di antara negara yang lebih canggih daripada Eropah pada zaman tu. Tapi sekarang cuba tengok apa yang berlaku. Adakah mereka yang mulakan keganasan? Tidak. Maka term Taliban ataupun term pengganas ini dalam semua agama dan ideologi itu pasti akan ada yang berlebih-lebih ini. Maka janganlah dihukum hanya disebabkan segelintir itu, diletakkan hanya dengan cuka yang setitik, merosakkan sebelanganya susu. Maka tidak berlaku, tidak adil lah pada kita, termasuk orang Islam lah. Jangan kamu menggelar kepada orang lain dalam soal-soal yang hanya disebabkan kesalahan individu, jangan dikolektifkan kepada semua daripada pengikut yang lain. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itulah bila datangnya Nabi SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Datangnya Nabi ini untuk memberikan contoh tauladan yang terbaik. Jadi mana mungkin berlakunya perkara-perkara yang teruk seperti itu bila mana kita benar-benar mengikuti baginda SAW. Baik, selepas ini banyak lagi kita akan bicarakan tentang Islam bukan kolot. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari inilah membincangkan topik Islam bukan kolot. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik Ustaz. Nak tanyakan kepada Al-Fatih Ustaz, bagaimana Islam memandang dari aspek kecantikan penggayaan itu? Ini kerana bagi muslimah yang memakai penutup aurat. Menutup aurat dikatakan geng makcik. Tambahan pula dikatakan tidak mengikut trend semasa, menyebabkan faktor penyebab sukar untuk diterima pekerjaan, melibatkan sektor pelancongan dan juga kecantikan. Geng makcik-makcik Ustaz. Baik, terima kasih untuk soalan Kak Sazatul Sidi. Untuk soalan berkaitan bahasa mudah wanita dan kecantikan lah. Macam mana nak menggayakan. Kalau pakai ni sangat nampak macam makcik ni lah. Nampak macam Cik Bedah duk umur 60-70 tu kan.
Baik, yang pertamanya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah At-Tin ayat yang keempat, kan, ahsani takhwin itu dibawakan dengan makna sebaik-baik kejadian ini adalah manusia, kan, dan sudah pastilah dan juga disebutkan itu adalah hadis riwayat Imam Muslim, Allah itu cantik dan Allah suka pada kecantikan. Jadi di sini kita faham asas Islam tu, Islam ni memang agama yang mengajarkan kita untuk cantik, untuk menyega, untuk bergelok. Dan apatah lagi orang perempuan, wanita dengan kecantikan ni memang tak dapat dipisahkan lah, daripada muda sampai tua. Kalau tua-tua dulu, kalau ustaz tengok, kalau orang tua kat kampung-kampung ni, mereka suka buah apa ustaz kat muka? Bedak sejuk. Bedak sejuk. Buah bedak sejuk ni sebab apa? Nak bergelok lah. Elok zaman dia lah. Kalau budak-budak lah buah bedak sejuk, merayau. Kan? Mana nak pakai dah. Kalau dulu ustaz, saya ingat ni kalau tok saya keluar pergi pekan pakai bedak sejuk ustaz. Tapi pada mereka itulah kecantikan. Sebab tu kecantikan ini subjektif. Ada orang nampak gemuk tu cantik. Orang Arab pada mereka kurus ni tak cantik. Betul Ustaz? Sebab tu saya pernah jadi orang-orang yang jaga keselamatan pelajar di Mesir. Ketika itu kan saya daripada Divisi Pertahanan, bila masuk sampai ke Mesir, kedutaan panggil untuk tolong bantu berkaitan keselamatan pelajar. Jadi di antara kes sexual harassment yang kita dapat terima, saya tengok 90% ni yang badan besar. Saya mula-mula macam pelik. Lepas tu bila saya tanya dengan Syekh saya, Syekh kata memang kalau selera orang sana, orang Arab memang lagi besar, lagi depa bernafsu. Lagu tu pula. Tetapi kalau di bahagian Jepun, Korea, China, negara-negara ini dominasi daripada sexual harassment itulah pada orang yang kurus, kerana mereka suka orang yang kurus. Nampak tak subjektif tak benda tu Ustaz? Subjektif. Ada orang yang suka kulit putih. Ada orang yang suka kulit gelap, lagi gelap hak full tinted sangkut JPJ tu lagi depa berkenan. Maka di sinilah yang katakan kecantikan itu subjektif, tetapi asas kepada orang perempuan dia suka menyegak, dia suka cantik. Maka di sinilah adanya hukum. Islam larang tak dia cantik? Tak halang, tetapi Islam bagi jalan, Islam bagi panduan. Untuk cantik ini ada dia punya limitasi dia, dan ada dia punya jalan dan kaedah dia cara nak buat macam mana. Maka adalah perbincangan kan, namanya jangan sampai tabarruj, yakni berlebih-lebih. Ini kadang-kadang tengok dia bubuh gencu ni sampai atas hidung lebih pada orang asli lagi. Kan, kadang-kadang tengok dia pakai pipi ni sampai 3-4 color macam lampu isyarat Ustaz. Orang sampai keliru. Kadang-kadang dia pakai terlalu banyak alat-alat perhiasan untuk nak menarik perhatian kan. Kalau kita tengok dia pakai resang, takat satu resang sudahlah tempek kan. Ni resang macam dengan parabola atas kepala. Bawah ni pula ada gedik-gedik macam sotong, gedik-gedik bila jalan kan. Berkilat-kilat, berbunyi-bunyi, benda yang pelik-pelik. Jadi benda-benda itu yang Islam datangkan guideline, jangan sampai berlebih-lebih. Ataupun wangi-wangian. Islam benarkan untuk berwangi-wangian, tapi untuk orang perempuan makruh dan boleh sampai pada hukum haram. Sebab wangi tu sampai attraction, bila orang jalan tu bau. Tu dia cukuplah buah minyak ketiak ni sampai tak buah apa langsung bau alamak kan. Cukuplah pakai benda yang sepatutnya, jangan berlebih-lebih. Saya rasa ada minyak wangi yang saya tengok baru ni di butik, ada satu minyak wangi tu dia bau yang sangat nature. Dia tak bau, yang penting dia tak bau hapak lah. Bau yang nature ya, bau dia sedap tapi tidak menarik sangat. Ini pergi pakai jenama mahal-mahal Ustaz, minyak wangi 6,000. Jadi takkanlah bau acak ayam. Bila bau yang terlalu kuat membuatkan orang akan tengok 2-3 kali. Kan? Walaupun tak apa nak segak, maka tarikan itu akan berlaku dalam bentuk yang lain. Maka sebab tu dan pada orang perempuan sendiri, panduan ini bukanlah nak menampakkan kamu kolot. Tapi saya rasa ramai je orang Islam yang nampak comel, kita tengok kan. Nampak masih dalam keadaan yang teratur, dalam keadaan yang baik. Tengok macam ustazah-ustazah kita duk pakai tu pun okey kan. Yang kata makcik-makcik ni bila pakai tu nampak selekeh. Tudung ni nampak kemik macam dengan kena langgak dengan lori lagi kan. Membuihlah sikit biar ada owning, ada angle kan. Jangan malas sangat. Kalau maklum malas-malas lah ni ada tudung yang dia pakai tu jenis dia dah ada dia punya owning dia tu cantik dah. Carilah yang mengikut kesesuaian. Pakaian tu pula biarlah diperagakan dalam keadaan yang jangan buat warna yang berselera sangat. Ini atas warna hijau, bawah warna biru, tudung warna merah, perpaduan betul. Janganlah macam tu. Jadi biar dalam keadaan yang tak terlalu kontra. Benda-benda tu akan nampak selekeh tak selekeh ni. Kalau ni nak play safe, tudung warna hitam. Tudung warna hitam dia akan play safe.
kan. Tapi warna hitam pun jangan 2-3 color, dia akan kontrolkan juga. Jadi dalam bab tu saya rasa yang dikatakan istilah makcik-makcik ni kan nampak selekeh. Tapi banyaknya makcik-makcik pun nampak, nampak ragut-ragut sekarang ni. Kan, dengan spek mata hitam kan dan sebagainya. Maka bukanlah dengan kita menidakkan, Islam tidak menidakkan fashion, tapi jangan sampai fashion itu menelan kita sehingga kita tenggelam. Wallahu a'lam. Maknanya tak perlulah nak pakai ketat-ketat makcik ya. Pakai relax-relax je. Sayyidatina Khadijah pun merupakan seorang yang jelitawan ketika mana di Mekah dan cukup menjadi kegilaan kepada pembesar-pembesar di Mekah pada ketika itu. Tak perlu nak pakai sendat-sendat pun, tapi tetap nampak lawa ya. Baik, kepada para penonton sekalian, inilah dia ya, indahnya Islam dalam kehidupan kita dalam segenap sudut. Baik, kita nak teruskan kepada soalan sahabat kita bersama dengan Fatin Syuhaidah. Soalannya, fahaman liberal makin menular dalam masyarakat dan mereka mahukan kebebasan dalam agama. Bagaimana untuk membendung perkara ini daripada terus jadi parah dalam masyarakat, terutama kepada generasi muda yang mudah terpengaruh? Yang kedua, apakah yang perlu kita lakukan apabila dilabel sebagai kolot hanya kerana melakukan apa yang dituntut syariat agama? Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Syaidah, Fatin Syaidah untuk soalan yang sangat baik. Saya nak mengajak kat tuan-tuan pada 1,800 yang sedang menonton, 1,900 yang sedang menonton di FB, tuan-tuan buat satu kerja yang paling mudah di dunia buat baik pada pagi ni. Tuan-tuan tekan butang share, tekan butang like atau tag kawan-kawan kita, adik-beradik, mak menakan, Tok Wan, adik-beradik, kawan-kawan yang kita ingat ni, tag 2-3 orang agar dia boleh dapat faedah dakwah kita dengan cara yang paling baik. Sebab dalam kekuatan nak bawa Islam ni dengan baik ni, kita kena bawa dia dengan penuh hikmah, dengan penuh mujahadah. Mujahadah yang pertama pada pagi ni, jangan duduk sembang kari, kita buat sampai jadi, tekan butang share dan sebarkan. Saya tak untung seduit pun. Bukan saya dapat bayaran disebabkan tuan-tuan semakin banyak tengok. Tidak. Malah saya tak dapat bayaran pun daripada pihak Madat tolong jadi dulu cakap ni, tak. Saya seronok untuk dapat pahala sebarkan benda baik macam tuan-tuan sebarkan. Jadi saya jalankan tanggungjawab saya, dai jalankan tanggungjawab dia, dan tuan-tuan jalankan tanggungjawab tuan-tuan. 1,900 yang sedang menonton, sebarkan agar 1,900 kebaikan kita boleh dapat insya-Allah bersama. Baik, soalan yang pertama ditanya berkaitan fahaman liberal yang semakin menular, yang semakin membarah hari ini. Jadi apa perlu kita buat? Yang pertama, mak ayah kena fahamkan anak-anak daripada awal tentang kefahaman Islam. Hari ini, bila kita tak pernah acknowledge kepada anak, tak pernah fahamkan anak tentang bagaimana Islam, the way of life itu, maka mereka akan ada loophole untuk cari ruang-ruang yang lain. Mak ayah tak peduli pun kadang-kadang anak-anak. Yang mak ayah pening bila anak-anak nak exam, bahasa Melayu tak pandai, matematik tak tera, sains ke laut, sanggup cari orang untuk pergi buat kelas tambahan, home tutor. Tetapi berapa ramai mak ayah yang cuba untuk mendalami tahap kefahaman agama kepada anak-anak. Ya, walaupun dia pergi kelas kafar, tapi belum tentu dia dapat kuasai. Sebab kadang-kadang mungkin dia agak tertinggal dalam kelas. Maka boleh cari home tutor ataupun private class untuk anak kita faham. Itu yang pertama. Antivirus yang paling kuat adalah dia sendiri kena faham tentang agama. Yang kedua, mak ayah kena pantau anak-anak. Siapa yang dia kawan, siapa yang dia follow, siapa yang dia ikut. Tuan-tuan boleh tengok dalam history media sosial dia. Boleh tengok siapa yang dia follow. Sekarang ni ada tengok interest dia ke mana. Kalau nampak tengok yang dia follow tu semua jenis sekular liberal, maka kena maklum dekat dia. Sebab dia ni tak boleh nak beza lagi. Umur belas-belas tahun ni, orang panggil BBNU, budak-budak baru naab ni, dia sedang searching dia punya connect the dot. Dia sedang nak connect the dot ni. Dia ni minat main apa, dia nak kawan dengan siapa, dia tengok kawan dia ada markah, dia pun nak cuba cari markah, ada apa boyfriend, girlfriend. Maka kita yang kena explain dekat dia. Kalau kita tak beritahu, maka dia tidak ada borderline dia. Dia akan melanggar dan randuh, maka dia akan try and error. Try itu tak apa, yang kita bimbang error dalam kehidupan dia. Lebih barah, dia kena dengan fahaman Syiah, kena dengan fahaman-fahaman yang pelik-pelik ini, sekular dan liberal, membuatkan hilangnya kecintaan dan juga kasihnya pada agama, maka dia menjadi golongan orang yang penentang. Ini cukup bahaya. Maka sebab tu kena hati-hati, kena pastikan mak ayah lah kena ambil tahu. Dan yang ketiga, divert anak-anak daripada benda-benda macam ni. Sebab tu kena libatkan, bagi ada masa dengan mereka. Keluar waktu subuh jemaah, pagi-pagi sebelum kita sibuk kan, keluar dengan mereka. Kan ada sarapan pagi pada hari cuti, Sabtu, Ahad atau Jumaat, Sabtu. Waktu ni bercakap dengan dia. Macam mana kat sekolah? Jumpa kawan yang mana? Kawan macam mana?
So kena ambil tahu, kena divertkan mereka, sekali-sekali sibukkan mereka dengan aktiviti, keluar main bola, hujan turun, sekali-sekali keluar main hujan dengan anak-anak. Buat je benda-benda tu sekali-sekala, bukannya hari-hari tuan-tuan jenuh lah dia kan. Jadi benda-benda macam ni. Yang kedua, soalan berkaitan digelar kolak nak buat apa. Nah, kalau orang gelar kolak ni tuan-tuan, kita kena faham satu, provokasi ni dia macam hantu Ustaz. Hantu ni Ustaz, kalau lagi kita takut dengan dia, lagi dia main kacau. Even dia tak main kacau pun, kita yang akan bina imajinasi tu daripada ketakutan kita. Contoh Ustaz nak pergi beli ayak jadi takut. Pajak orang teman lah apa semua. Sebab apa? Kita yang bina ketakutan tu. Kan duk rasa macam ada hantu beli ayak. Hantu tak larat tengok hang kencing berak kan. Tak ada kerja lain kawan tu. Kan kita yang bina ketakutan tu ada tak dalam beli ayak? Tak ada. Tak ada. Tapi kita membina tu. Lepas tu dia jenis penakut pergi tengok pula cerita hantu. Allahu Akbar. Lepas tu kita yang bina ketakutan tu. Kan? Lepas tu kalau kita tak layan, dia tak main, dia tak ada. Tak ada masalah apa balik drive malam ke apa. Tapi tengok dia buat kereta tu, kita duk sagi depan tu takut ada pocong. Atas bumbung. Lah kita nampak pokok pisang pun nampak pocong. Accident dalam statement nampak pocong. Pocong kata haring aku pula kena fitnah. Dia tengok pokok pisang. Lepas tu dia berimajinasi nampak macam teruk sangat. Tengah jalan ada benda putih. Dia nampak benda yang macam tu. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang tak perlu layan lah. Ya? Dan dalam bagi gelaran kata kolak dan sebagainya, pada saat ini adalah cyberbully yang sedang berlaku. Dan dalam isu bully ni tuan-tuan, dibuat dalam forum yang sangat banyak, ditulis buku berkaitan penyelesaian bab bully. Apa kaedah penyelesaian bully? Yang pertama, jangan layan. Orang bully ni Ustaz, dia nak attention. Dia ni biasanya dia kena bully. Jadi cara dia nak dominan dari segi autoriti, kekuatan dia adalah dengan dia cari orang yang lemah untuk dia bully. So kalau you react untuk menunjukkan you lemah, you layan dia, maka itulah benda yang dia nak. So dia akan jadi terus mangsa bully. Yang kedua, cara dia adalah dengan you kena bercakap. Cakap dengan orang yang berautoriti. Contohnya cakap pada cikgu, cakap pada mak ayah, kena maklum kata kena bully. Dan mak ayah kena tengok perubahan anak. Kalau anak dibuli, you have to do something. Bukan pergi mengamuk jadi mengamuk kat sekolah, jumpa dengan cikgu, telefon cikgu, bagi tahu kata anak sekian-sekian, minta cikgu cari penyelesaian. Wallahu a'lam. Baiklah, itu dia di antara penyelesaian bagaimana kita nak melihat perubahan daripada sudut anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang sesat dan juga perkara-perkara liberal. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya Mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Baiklah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, saya ada satu soalan bila saya tengok Masjid Madat ni cukup cantik lah saya. Dan kita melihat tentang dakwah moden. Satu konsep yang diketengahkan oleh Madat sebagai penanda aras baru pembangunan sebuah pusat komuniti Islam di Malaysia. Jadi Ustaz boleh kongsikan di antara satu inisiatif Madat dalam menjadi sebuah pusat komuniti Islam yang versatile, duniawi dan juga ukhrawi. Tafadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Aiman dan rakan-rakan penonton yang masih setia bersama. Sikitlah kita ambil sedikit ruang untuk kita cerita tentang apa yang sedang berlaku perkembangan. Alhamdulillah, Madat memang kita sangat meraihkan teknologi yang ada
tanpa kita menyisihkan apa dari sudut pandang agama. Sebab tu masjid kita bawa dengan mesra kanak-kanak. Dia ada ruang sebelah dengan ruang solat itu, ada ruang yang kita benarkan untuk budak-budak untuk bermain dan sebagainya tanpa mengganggu waktu solat. Dan dari segi aktiviti ni memang duk jalan lah, memanah, berkuda, berenang, paintball, bola. Dan yang terbaru Ustaz, alhamdulillah kita pada keesokan hari ni 13 hari bulan Sabtu, kita akan sesi audisi yang pertama, pemilihan khas untuk pengambilan masuk pelajar yang nak masuk untuk akademi bola. Yang menjadi jurulatih pula alhamdulillah, Azra'i Core ini adalah jurulatih kebangsaan, bekas jurulatih kebangsaan Malaysia dan jurulatih Kedah yang bawa 6 piala dalam masa 2 tahun. Yang mana rekod tu JDT baru pecahkan baru ni, masya-Allah. Maksudnya dia ada track record yang sangat baik. Kita buka akademi, budak-budak ni akan hafal Quran Ustaz. Dalam masa hafal Quran, mereka juga dibekalkan sehari berapa jam kena main bola. Sebab alang-alang nak main bola, biar mereka pakar dalam bidang bola. Alhamdulillah memanah kita ke akademi memanah dah berjalan. Kita dah select sekitar ada 20 orang budak, dan bola pun akan ada 25 daripada selection ni. Yang dah berdaftar setakat semalam saya tengok dah hampir 700 orang. Masya-Allah. Jadi tak apalah, daripada 700 ataupun 1000 orang ni kita akan pilih 25 orang untuk masuk akademi. Daripada akademi itu kita akan jaga dietitian mereka, kita akan ada kepakaran, saya kata tadi lah, bekas player kebangsaan dan juga coach kebangsaan, dan juga kita akan ada teknologi kita akan masukkan sains sukan lah, sport science dalam kemahiran. Sebab saya rasa kalau ada budak-budak depan ni nak apa Quran Ustaz, tapi minat bola, soalan why not kita pakarkan mereka, mana tahu lagi 5-6 tahun mereka akan ada sebagai wakil kebangsaan. Kan kita tengok player-player kebangsaan, Arif Aiman, Faisal Halim, kau ni player daripada budak-budak muda yang nampak biasa, tapi bila ada fasiliti yang betul, we can groom dia potential lah. So sama ada pun kita nak buat benda yang sama. Kita baru buat akademi memanah, kita baru ni bulan yang ke-13 Zat, tapi dah ada 4 orang terlibat dalam kebangsaan, lebih daripada 7 kejohanan kita menang. Bila kita fokuskan mereka hafal Quran, daripada yang hafal Quran ni mereka juga boleh terlibat dalam sukan. Jadi kenapa kita mengikut peredaran ni? Sebab kita tahu budak-budak muda ni ada dekat situ. Sebab tu hang cangkul, rumah kucing, hang cuci, semua didominasi oleh anak-anak muda. Kenapa? Sebab kita cuba connect the dot, apa minat mereka dengan apa yang betul. Kita bawa kempen Anak Aset Bersama ni sebab kita nak mereka duduk dalam agama, dalam keseronokan mereka dengan forte yang mereka nak, insya-Allah. Baik Ustaz, kita tengok 2024 ni memberikan satu vibe yang berbeza. Bagaimana kita nak mengajak para penonton ini untuk bersama-sama berinfak di Madat ini supaya kita dapat mengembangkan lagi pusat Madat ini Ustaz? Okey, baik. Apa yang kita boleh buat lah, saya rasa kita boleh buat secara kolektif dan bersama adalah kita join kempen yang sedang kita jalankan. Untuk makluman tuan-tuan, kenapa tahun 2023 daripada 6,000 permohonan kita hanya boleh ambil 15 orang yang pelajar masuk di Mahat Integrasi kita. Satu pengajian percuma Ustaz, tak ada bayaran pun. Sebab tak ada tempat nak buh. Tapi alhamdulillah sejak daripada bulan 4 hari itu kita setiap berusaha untuk bangunkan bangunan, dan sekarang bangunan tu dah naik pun. Dan nak pergi ke tingkat ketiga dah pun kalau tengok daripada gambar ni. Dan apa yang berlaku adalah cuma facility kita tak cukup duit ya Ustaz. Kalaulah saya ni anak papa Megah Holding, settle masalah. Tapi ni Mengah Holding Ustaz memang perlukan bantuan orang ramai lah. Dari segi kos pembinaan adalah sekitar 4 juta ringgit untuk asrama tahfiz yang tuan nak tengok ni. So apa yang berlaku adalah kalau kita dapat siapkan, insya-Allah kalau on track tu kita dah siap. Lah ni jalan siang malam Ustaz projek. Macam kat KL tu. Macam buat bangunan 3 KL padahal buat kat tahfiz kita, sebab kita nak pastikan pada bulan 3 pengambilan akademik 2024 ini kita boleh masukkan sekitar 120 orang pelajar baru. Walaupun permohonan sekitar 6-7 ribu ni, at least kita dapat ambil 100 orang tu dalam keadaan yang pada saya dah cukup seronok dah lah. Baru ni dah masuk 21 orang untuk batch yang pertama pada 7 hari bulan baru ni, dan insya-Allah kita akan buat pengambilan kedua dan ketiga pada bulan 2 dan 3 nanti. Jadi saya nak mengalulukanlah tuan-tuan, minggu ni masuk klaim agak tinggi, ada sekitar 200,000 untuk kita pasang, kita nak ikat bata dah untuk hall yang pertama, dan kita naik besi untuk tingkat 3. Jadi tuan-tuan, besi apa semua tu saya tengok total 200,000. 200,000 ni kalau siapa bagi tuan-tuan, tak yalah bagi kita tak ada duit banyak 200,000 tu. Tapi kita yang menonton ke FB tu ada 2,000 orang Ustaz. Kalau semua bagi seorang 100 je. Tak payah banyak, seorang 100 je settle hutang kita. Hutang tu bukanlah hutang saya,
saya ni cuma juru-juru cakap untuk kita nak siapkan bangunan tu, nanti ramai budak dapat manfaat untuk belajar. Betul. Lagi ramai dapat manfaat, lagi banyak pahala. 24 jam budak ada tempat tidur depa, dewan kelas depa, dewan belajar depa, tempat mereka mengulang al-Quran dan sebagainya. Bangunan yang cantik, tak relax, tak guling-guling tuan-tuan. Jadi jomlah kita join bersama-sama. Tuan-tuan tengok QR code dan nombor yayasan. Dulu kita pakai belakang 7117, itu akaun Madat. Sekarang dah kita pakai akaun Yayasan Murtada terus. Bila Yayasan Murtada ni lebih firm lah dari segi auditing dan sebagainya. Jadi saya mengalu-alukan tuan untuk menyumbang 200,000 kita punya CTA yang kita perlu buat bersama. Dan tuan-tuan, ada satu buku yang kita baru siapkan. Saya baru siapkan buku ni berkaitan kolat. Tajuk dia berkaitan kolat, berkaitan tajuk kita. Saya nak hurai panjang tak ada, sejam setengah. Kan mau terplay on saya kan. Jadi tuan-tuan, buku ni kita dah tulis tentang apa stigma-stigma yang berlaku dalam masyarakat berkaitan Islam tu tidak kolot dan contemporary berkaitan agama. Dalam ni semua ada berkaitan wanita, berkaitan kenapa Islam tu letakkan isteri kena dengar cakap suami, kenapa suami boleh orang lelaki boleh kahwin lebih, perempuan tak boleh. Jadi semua benda-benda tu diletakkan kita dalam dihuraikan dalam dalil dan hujah-hujah dia berkaitan dalam buku kolak ni. Dan ada lebih kurang 90 ibu yang lain. Tuan-tuan, baik maksudnya tuan-tuan derma RM1 pun dapat semua buku tu. RM10 pun dapat. Tak derma pun pergi minta je. InsyaAllah kita tak kedekut tedong masin, ambil dah sebagai manfaat. Tuan-tuan bantu saya, tolong sebarkan sahaja agar 200,000 tu dapat kita usahakan bersama untuk kita siapkan dalam bulan 3. Tuan-tuan, jom kita buat sampai jadi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Jangan buat tak relax. InsyaAllah tuan-tuan, siapa esok main di Unisyam, kita ada audition bola. Dan tarikh kedua pada 20 hari bulan dan tarikh ketiga penutup pada 10 hari bulan 2 di UiTM Merbuk, di Sungai Petani dan di Merbuk. InsyaAllah tuan-tuan jemput datang. Kalau tak main bola pun tak apa, main tengok-tengok pun aci dah insyaAllah. Nanti boleh jadi Madat FC Ustaz. Amin insyaAllah. Baik, kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Kita dah sama lagi 30 minit di TV9. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini bagi membincangkan topik berkaitan dengan Islam bukan kolot. Baik, para penonton sekalian, kita nak teruskan perbincangan kita dengan soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Ustaz, kita nak ikan sahabat kita Ustaz. Kita nak bersama dengan Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Mengapakah segelintir mandar rendah sekiranya bertemu dengan sekumpulan golongan tabligh adakala berdakwah mengajak ke arah kebaikan? Adakala pintu rumah pun tak dibuka tatkala disapa dan mengatakan Islam ini agama yang kolot sehingga segelintir memandang rendah bagi golongan tabligh ini dalam menyampaikan dakwah amar makruf nahi mungkar. Nampak daripada jauh geng tu datang Ustaz. Dia tutup habis tingkap-tingkap Ustaz. Fadhal. Baik, terima kasih kepada Izara untuk soalan yang cukup baik, yang saya rasa benda ni kita saling ambil muhasabah lah. Yang pertama, Allah sebut dalam Al-Quran ayat Al-Imran ayat 104. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah kata, wal takum minkum, segelintir daripada kalangan masyarakat yang mereka ini menyebarkan kebaikan dan mencegah daripada ajak orang buat baik dan cegah orang daripada buat jahat. Maksudnya mereka dibawa di salah agama. Dan sudah pastilah di antara satu kelompok yang saya rasa kita patut cemburu dengan tugas yang mereka sanggup pikul, tinggalkan banyak benda dalam kehidupan mereka hanya semata-mata nak menyebarkan risalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jarang mereka main kat rumah kita nak jual mesin napi hayak. Jarang mereka main kat rumah kita nak cerita benda-benda hal keduniaan, pasal Ferrari ke, pasal bola ke. Tak ada. Mereka datang menyebarkan risalah agama. Sepatutnya sebagai orang mukmin yang dengan selemah-lemah iman ni, kalau orang nak main cerita benda baik kat kita ni, kita terima ke tak? Terima. Patutnya tu selemah-lemah iman. Sebab kita tak nak buat benda tu. Sebabkan, tuan-tuan tahu tak? Sebabkan golongan-golongan tabligh ni, kalau tuan-tuan jumpa mereka, tuan-tuan kena berterima kasih pada mereka. Sebab perbuatan mereka menyebarkan risalah agama ni menyebabkan kita terlepas daripada fardu kifayah. Kalau tidak, kewajipan tu terjatuh dari kita. Dosa kalau tak buat. Tapi sebabkan ni kelompok-kelompok yang manusia kiriman Tuhan ni lah, Allah membebaskan kita daripada perbuatan dosa tadi. Patut jumpa mereka, terima kasih.
Sebab tu saya untuk masjid kami 24 jam kita buka. Kalau mereka mai, wajib kita akan sediakan makanan. Wajib, bukan hukum sunat dah. Sebab mereka tolong buat kerja yang kita tak mampu nak buat. Atau sudut sembang lebih lah. Sebab tu saya rasa manusia ni dia ada ruh. Ruh ni perlukan makanan. Makanan ruh ni apa? Pengajian agama dan zikrullah dan juga cerita tentang kebesaran Allah. Dan mereka bawa tiga benda ni. Maka bersyukurlah kita atas perbuatan mereka dan beruntunglah rumah yang mereka hadir, kerana bukan mereka pilih, Allah yang pilih. Siapa yang dorong hati mereka untuk pergi? Dalam banyak-banyak rumah dalam kawasan kita, tiba-tiba mereka main ketuk pintu rumah kita. Patutnya keluar picum peluk mereka. Sebab apa? Allah bagi taufik hidayah itu melalui dengan cara Allah segarkan hati kita dengan kalimah-kalimah tauhid. Yang kedua, tuan-tuan kena ingat, orang yang tak suka risalah tauhid dengan tentang kebesaran Allah ni, satu je siapa dia? Iblis laknatullah. Na'udzubillah. Bukan nak kata tuan-tuan kita sama dengan dia, tidak. Tapi nak abang kata itu perangai-perangai dia. Maka tolong selepas ni, kalau daripada jauh kalau tanya saya, panggil dia pemain. Dia pun bukan minta duit kat kita. Mereka nak ambil masa kita berapa saat saja, berapa minit saja. Jarang dia boleh tiap sampai 2-3 jam. Ya, maka ambillah kebaikan tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Saya terus saya pun tak mampu buat kerja yang dia buat. Kan? Maka sebab tapi untuk jemaah tabligh ni, kalau mereka datang seluas-luasnya saya bentangkan untuk mereka ada, dan mereka minta untuk Ustaz boleh tak kami nak buat program 3 hari 2 malam. Saya kata ambillah seluas-luasnya, dan apa yang diperlukan maklumkan semaksimal mungkin. Saya akan cuba fulfillkan. Kalau benda itu perlukan keluarkan duit pun saya akan keluarkan. Sebab apa? Mereka dah buat satu kerja yang sangat mulia. Dan baru ni dulu pekerja-pekerja yang dah buat kerja di tempat saya Ustaz, mereka Islam tapi tak semayang sangat. Dengan asbab geng jemaah saya tak mampu buat sangat. Saya panggil dia apa? Boleh tak tolong nak duduk di tempat ni apa semua? Dan alhamdulillah hari ni Ustaz, yang geng Bangladesh, geng Rohingya yang buat kerja apa semua ni, ramai yang dah sembahyang jemaah. Tugas siapa yang buat benda tu? Asbab melalui tugas-tugas kerja buat depa ni lah. Kalau nak harapkan kita sembang yang banyak. Nah, jadi kalau tak mampu untuk buat, maka jangan jadi golongan orang yang membenci ataupun yang menentang. Na'udzubillah. Kalau tak nak menolong, jangan menghalang. Jadi inilah dia satu perbuatan yang menyambung usaha kerja baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita banggakan dan yang perlu kita contohi. Baik, Ustaz, kita ada lagi sahabat kita di Facebook bersama dengan Ismail Mat Isa. Islam adalah agama yang sempurna dari segi semua aspek, dan Islam juga tidak melarang kita untuk berhibur dan bersukan. Soalan saya, bagaimanakah yang dikatakan bersukan yang indah di dalam Islam? Mungkin dia dengar tadi main bola agaknya Ustaz. Baik, terima kasih kepada soalan yang sangat baik daripada Ismail Mat Isa. Baik, kalau kita tengok, Islam ni bukan agama yang menghalang, tapi Islam ni agama yang memberi jalan dan memberikan kaedah macam mana benda yang betul untuk kita buat. Kan? Maka sebab tu ingat, berhibur ni bukanlah satu larangan dalam agama, malah diajarkan, disebutkan dalam satu hadis daripada riwayat Imam Muslim, kedudukan pada 2750, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hanzalah, ada masa untuk kamu uruskan urusan keduniaan. Nabi tegur pada Sayyidina Hanzalah, seorang anak muda. Hanzalah ni seorang anak muda yang syahid dalam medan peperangan pada hari pertama perkahwinannya. Ni Sayyidina Hanzalah. Dan Nabi kata, wahai Hanzalah, ada masa untuk kamu uruskan urusan keduniaan, dan ada masa untuk kamu beriadah, ni bersukan. Pilah bersukan, keluarkan peluh, jangan malas sangat. Ini punya malas tuan-tuan, lemak-lemak jahat tu penuh kat perut. Kan, sampai kalau naik motor tu Ustaz, perut dalam raga. Orang dah ingatkan bawa helmet, tengok-tengok lah perut punya besar. Apa malas nak bersenam, malas nak beriadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengikuti Allah, maka para malaikat akan bersalam denganmu dengan memberi salam. Maksudnya apa? Dalam keadaan kita berhibur dan kita bersukan ni, kalau kakak kita mengingati Allah, tetap dapat pahala. Bahasa mudah Nabi kata. Ya? Maka carilah sukan-sukan yang tuan-tuan minat. Tak perlu ikut apa yang orang suka. Tuan-tuan buat apa yang tuan-tuan suka. Minat memanah, pergi memanah. Minat main bola, pergi main bola. Minat kayuh gerek, pergi kayuh gerek. Minat rabat bukit. Ada orang suka rabat bukit, Ustaz. Ustaz dengan saya confirm tak boleh, sebab kami ada masalah lutut kan. Rabat bukit, tak turun dah. Kan? Tak turun dah, panggil helikopter main ambil. Kan? Tak pun panggil stray tu kan, main tolong angkut buat turun kan. Maka setiap minat yang bawa kepada peluh dan kebaikan, buat. Dan Rasulullah minat berjulat ni apa? Minat bergusti. Bukan one championship, pukul kepala orang. Dalam Islam tak boleh, pukul kepala tak boleh. Sebab tu silat olahraga dibuat tak boleh tibai pala.
Macam Muay Thai tu tak boleh. Saya dulu main Ustaz, pernah wakil Malaysia untuk main Muay Thai waktu tu zaman jahiliah. Zaman jahiliah main Ustaz. Habis Ustaz, kepala luka, kaki betul kering ni, so dok kira hilang bulu kaki tu. Duk training kan. Waktu tu tak tahu, lah dah cerdik dah, tak buat tameng dalam benda tu. Nampak kata apa? Islam membenarkan. Sebab tu ada kisah tentang Ruqanah, Nabi bergusti dengan dia kan, dan sebagainya, dan dia masuk Islam sebabkan Nabi kalahkan dia. Dan maka dalam Islam tidak melarang dari segi hiburan, cuma biarlah jangan melampaui batas, tutup aurat bagi elok. Kalau kita tengok, minta maaf, satu video yang pernah berlaku, Malaysia pernah dapat Puskas Award. Jadi Faiz Subri, pernah ingat Ustaz? Pemain Pulau Pinang yang sepakan dia dengan Pahang ketika itu mendapat anugerah Puskas Award peringkat dunia. Tahun 2000 apa lah, atau belah-belah dulu. Dan apa yang berlaku adalah dia sepak tendangan free kick itu dalam keadaan menutup aurat. Masya-Allah. Berbilion-bilion orang tengok video tu, yang dia sepak tu lebih daripada 3 bilion view. Sebab nak undi siapa dapat anugerah yang terbaik ni. Macam-macam tu. Cristiano Ronaldo, Messi apa semua, tiba dia boleh menang. Yang bestnya apa? Dia sepak bola tu dalam keadaan menutup aurat, Ustaz. Masya-Allah. Bayangkan kalau dia tutup aurat, balik awal. 3 bilion manusia jawab depan Allah, ya Allah, inilah Muhammad yang sepak bola tak tutup aurat. Tapi kalau tutup aurat, menjadi satu urusan dakwah pula. Orang kata lah, pakai tutup aurat pun boleh sepak elok. Hang main kampung ya, bukan main dapat duit pun, kita bayar. Boleh tutup aurat. Dia kata, Pak, takut tak selesa. Banyak player-player kita tengok hari ni yang menutup aurat pun boleh main peringkat kebangsaan, boleh main peringkat dunia. Takkan jaga kampung sanggup dedah aurat, cak ayam sangat. Malaikat tanya nanti, wahai si fulan bin si fulan, ni awak masuk dalam neraka sebab dedah aurat. Main peringkat apa? Peringkat sekolah tu pun tak lepas. Maka nampak uduh sangat. Maka hiburan tidak salah, cuma jangan berlebih-lebih. Ada orang minat dengan muzik, maka jadikan muzik itu sebagai alat untuk diingatkan kepada Allah dengan khasidah-khasidah, dengan banyakkan zikir-zikir yang dilagu-lagukan kan. Maka ini juga medan yang baik, maka manfaatkan sebaiknya, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini bagi membincangkan topik berkaitan dengan Islam bukan kolot. Baiklah, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook bersama dengan Ramlah Mat Jailani. Soalan pertama, bagaimana kita sebagai ibu bapa dan guru-guru nak menerapkan pada anak-anak dan pelajar-pelajar bahawa Islam ini indah dan mudah diikuti? Dan yang kedua, saya minta pandangan Ustaz secara peribadi, bagaimana kita terutama yang ada pengaruh yang mempunyai kuasa untuk menjaga dan melihara dan menyatakan bahawa Islam ini bukan kolot, terutama pada zaman yang mencabar ini Ustaz. Jadi Ustaz sebagai ikon kan, jadi mungkin bagaimana kita nak mempengaruhi anak-anak ini untuk mereka ini melihat Islam ini tidak kolot Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih pada Ramlah Mat Jailani untuk dua soalan. Yang pertama berkaitan bagaimana peranan atau fungsi ibu ayah lah nak memastikan penerapan nilai-nilai yang baik ini kepada anak-anak. Yang pertama, teladan yang baik itu adalah uswatul hasanah, kerana ibu dan ayah ini adalah madrasah pertama pada anak-anak. First come first ni, anak-anak akan belajar daripada mak ayah. Lok-lak mak ayah, lok-lak kuasa dua anak-anak. Merapu mak ayah, merapu kuasa dua anak-anak. Dia, sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Anak-anak ni dia beranak dalam keadaan yang suci, bersih, elok. Tak ada beranak-beranak yang keluar isap gam, isap ganja, buat benda pelik-pelik, merapu, tak ada. Budak-budak ni beranak beragis. Ustaz, anak-anak Ustaz keluar elok-elok kan. Sama anak-anak pun tak ada yang keluar-keluar lagi tengok ada rokok kat tangan ke. Tak ada. Siapa yang mencorakkan mereka jadi apa siapa hari ni? Fa abawahu, mak dengan ayah. Kenapa tak diletakkan kawan-kawan, pengaruh rakan sebaya, cikgu sekolah? Tidak. Kerana asas dalam kehidupan manusia itu, cerminan utama pembelajaran mereka adalah mak dan ayah. Dan sudah pastilah dalam nak mengekang segala bentuk permasalahan ini, maka fungsi dan keboleh upayaan yang perlu kita terapkan di rumah itu menjadi asas pendidikan kepada anak-anak. Nah, sebab itu yang kedua, letakkan Islam is the way of life dalam kehidupan anak kita. Ini simplifykan pada anak-anak walaupun benda-benda yang kecil. Contoh Ustaz,
kena didik anak. Contoh saya dulu saya pun buat kesalahan ni adalah contohnya pada nama anak. Macam anak saya yang pertama, kedua alhamdulillah lekat, Fatih, Faris. Yang ketiga tu nama dia Fahim. Cuma di sekolah orang panggil dia Ajim. Maka dia lekat dengan nama Ajim. So cara dia, kita kena terangkan dia Fahim. Kadang-kadang kita terlajak juga, dia pun tegur, kata Walid, mana boleh panggil nama Ajim. Kita kena maklumkan dia. Lepas tu kata kita dengan anak ni bukan dia belajar dengan kita pun belajar dengan dia. Saya kita tegur dia benda macam tu. Yang kedua contohnya tempat penepis air ni kena letak kerusi satu agar tidak dididik dia minum berdiri. Kan Ustaz perasan tak? Kadang-kadang tekan air, kita akan terus minum kan? Maka minum dalam keadaan berdiri. Walaupun tidak ada mutlak haram minum berdiri, tapi kan lagi cantik kalau minum tu duduk. Betul. So saya letakkan terus kerusi betul-betul dengan tempat penepis air. Jadi bila anak tengok dalam keadaan tak sedar ni, kita buat dan kita duduk dan dia akan buat benda yang sama. Begitu juga sebelum makan kita ajak dia baca doa. Selepas makan ajak dia baca doa. Nak masuk tandas kaki mana? Nak keluar tandas. So simplifykan dengan benda-benda yang mudah untuk dia belajar terlebih dahulu, agar dia akan faham dalam kehidupan ni adanya rule and regulation, adanya undang-undang. Walaupun undang-undang tu tidak dikuat-kuasakan terus kita tak sebab dia kat pungkok, sebabkan dia makan minum diri, tidak. Tetapi nak makan, letakkan gadget di sebelah. So apa berlaku adalah kita didik dia melalui teladan. Itu adalah benda yang paling utama as a parent. Saya bercakap atas kebiji saya pun ada buat salah, tapi kita sama-sama usahakan untuk betulkan balik. Yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan apakah fungsi yang ada pengaruh dan ada kuasa. Tuan-tuan, benda ni sangat penting. Sebab tu disebutkan dalam satu hadis, kalau kamu nampak satu kemungkaran, kalau kamu ada kuasa, maka tegurlah dengan tangan. Tak boleh tegur dengan tangan, tegur dengan suara. Salah dengan suara, dengan semua iman, doalah untuk agar tak reda di atas perbuatan tu, dan doa agar Allah bagi taufik hidayah pada dia. Baik, sebab tu tuan-tuan penting bila ada pengaruh dan kuasa ni. Kalau kita tengok sekarang duk kempen berjalan, saya, Alif Satar dan beberapa artis-artis yang lain. Baru ni dia yang kimchi, durian tu apa semua kan. Kita buat kempen geng subuh macam Jumaat. Kalau mereka yang ada follower ni dimanfaatkan, kita usahakan pada jalan agama, masya-Allah, hebat. Hebat. Yang datang pagi tu Ustaz lebih 3,000 orang sembahyang subuh. Masya-Allah. Melimpah ruah sampai di luar. So ajak orang buat baik. Daripada kita ada 100,000, 10,000, 1 juta follower, kenapa tak digunakan sebaiknya untuk bawa orang untuk dekat dengan agama? Walaupun kita pun tak perfect. Saya akui saya pun banyak salah, banyak silap, banyaknya aib yang mungkin Allah pelihara yang buatkan orang nampak okey. Tapi hakikatnya kita banyak salah. Tapi dengan kesalahan kita tidak mengharamkan kita untuk kita ajak orang buat baik. Teruslah buat baik. Mungkin dengan sebab kebaikan yang kita buat memadamkan marahnya Allah pada kita, dan banyaknya dosa kita dikafarahkan. Jadi kempen-kempen ni bergerak, alhamdulillah, dapat sambutan yang baik. Di Johor buat semarak subuh, beratus-ratus masjid dan surau, dan Datuk Hafiz sendiri sebagai MD buat dalam bentuk peringkat negeri. Dan alhamdulillah saya kemarin dapat satu berita baik, PMX kita pun maklumkan nak join untuk kempen geng subuh macam Jumaat. Maka dia merentas batas politik, merentas batas hang parti mana, negeri mana, hang siapa dia. Tidak. Sebab kita bawa pengaruh itu pada jalan agama. Maka sebab tu penting pada saya untuk kita memanfaatkan golongan pempengaruh ni lah. Dengan golongan influencer ni, you akan jawab depan Allah ni. Ustaz ada berapa follower, saya ada berapa follower. Yang tak ada follower pun jangan risau. Kamu boleh buat benda baik. Teruskan buat. Kalau walaupun dia kata Ustaz tak apalah, ada follower ramai, share selipar Jepun pun orang like sampai ribu-ribu. Kami Ustaz tulis, Ustaz mana ada orang nak like. Kita pun tahu kadang-kadang Ustaz penat Ustaz share benda-benda baik ni, orang tak engage, like pun tak, share pun tak. Tengok pengalaman Ustaz begini lah, ada tengok benda tadi bukan share pun, kedeku tedong masin. Walaupun kita share kadang-kadang Ustaz, satu like pun payah. Dia share Ustaz, pukul pagi tanya Ustaz ni, dia share daripada ni Ustaz. No, pukul 12 tengah malam. Ada 2 like Ustaz. Yang pertama dia like sendiri. Geram dah ada orang like. Yang kedua, alhamdulillah ada orang asing yang like. Tapi kawan tu komen, sorry encik, silap like. Silap like pula. Kalau itu pun berlaku, Allah janji dalam Quran, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Tetap dapat pahala di sisi Allah walaupun sebesar zarah. Maka kata kunci yang perlu kita buat adalah mula buat sekarang. Tak kisah siapa kamu dan berapa follower kamu. Kerana Allah tidak pernah menidakkan walaupun sekecil-kecil perbuatan baik yang kamu lakukan, walaupun seluruh dunia dan makhluk memandang perbuatan itu perbuatan yang mungkin mereka rasa
ada konflik of interest lah. Oh, dia kata ni sebab nak tunjuk dia baik lah tu. Oh, yang ni sekian-sekian, biarkan. Yang penting di antara kita dengan Allah itu menjadi keutamaan. Wallahu a'lam. Baiklah, itu dia. Dalam kita nak melihat bagaimana keadaan, kita nak memastikan bahawa anak-anak kita mendapat didikan yang terbaik adalah bermula daripada rumah, dan bagaimana kita mendidik mereka itu bermula daripada kecil. Baik, kita nak terus kepada Facebook kita, sahabat kita iaitu Fadli Matsyah. Soalannya, apakah yang perlu dilakukan dan dijaga oleh umat Islam supaya terhindar daripada gelaran kolot, kuno dan sebagainya, tidak kira dari aspek perniagaan, pelancongan, kecantikan atau apa saja bidang yang kita terajui. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih pada Abang Fadli Matsyah kita untuk soalan yang sangat baik pada sesi penghujung lah. Saya kira-kira dah masuk 8.20 dah kan. Jadi baik, yang pertama, macam mana kita nak buat bagi Islam tak dapat kolot dari segi pelancongan, ekonomi, kecantikan, hiburan dan sebagainya. Yang pertama, tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menggariskan di dalam kitab Ihya, makruh hukumnya apabila kita biar Islam nampak selekeh ataupun nampak kotor, nampak tak elok. Kan, contohlah kalau saya pagi ni saya pakai nampak selekeh kan. Jubah ni kadang-kadang redot ni, ya Allah, macam dengan kelanggak atas api tu. Allah teruklah tengok kadang-kadang. Bukan benda-benda tu buatkan orang tak selesa. Orang tengok tu pun nampak, nak ambil gambar pun rasa malu ni. Kan, pakai tudung, contohnya tudung tu Isnin, Khamis, Jumaat dia ulang pakai tu lah. Kan, jadi biar Islam tu nampak kemas. Kan, kadang-kadang pakai pakaian yang bau dia, ya Allah Ustaz, bau Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu campur Ahad, Ustaz rasa bau macam mana? Lepas tu jenis tak reti pakai minyak deodorant, tak beli minyak ketiak, tak reti pakai. Lepas tu minyak wangi tak pakai langsung. Bila orang bau tu berat nak termuntah. Kan, jadi benda-benda macam tu jangan biar Islam tu menjadi satu bentuk fitnah yang buruk kepada agama. Kalau kita tengok bagaimana tokoh-tokoh agama kita hari ni, maka bawa dengan pembawakan yang baik. Kalau berjubah yang cantik. Kita tengok contoh ahli parlimen contohnya. Walaupun berbeza-beza warna politik, tapi tengok pakaian dia, Pak Ustaz. Yang bangsa Cina dengan pakaian dia, yang bangsa Melayu dengan pakaian dia, yang Islam, walaupun ahli parlimen yang masuk pakai jubah Ustaz, berserban siap, tapi cantik Ustaz, nampak tak selekeh. Yang bukan Islam, mereka pakai kot, mereka dress yang kita tengok tu nampak kemah dan menutup aurat dengan cara yang sopan. Kan, tak ada lah mereka masuk pakai skirt kan, tidak, Allah nak bersidang pun pening kepala Ustaz. Jadi benda-benda yang macam ni, Islam tu, kita nak bagi Islam tu nampak comel. Sebab tu kalau kita tengok di antara benda disebutkan dalam satu hadis dari Imam Bukhari, kata Nabi SAW, di antara 4 nikmat syurga dunia Allah bagi kepada manusia, yang pertama rumah yang baik, yang kedua kenderaan yang selesa, yang ketiga jiran yang baik, dan yang keempat pasangan yang soleh ataupun salihah. Daripada 4 nikmat syurga dunia ni Ustaz, 3 perlukan duit. Kereta, rumah, jiran. Kenapa jiran perlukan duit? Kalau tuan-tuan ada purchasing, buying, tuan-tuan ada kuasa membeli, tuan-tuan boleh pilih rumah mana tuan-tuan nak beli. Boleh pilih jiran. Sebab tu sunat hukum dia, sebelum beli rumah, tengok siapa jiran, pi risik dulu. Saya beli satu rumah Ustaz di Sungai Petani, dekat dengan Madat, dengan masjid saya. 1 kilometer, kalau guling-guling pun boleh sampai lah. Asal rumah tu saya beli nak buat homestay. Saya tunggu ada rumah dalam under developer dah berapa tahun tak siap-siap lagi, tak tahulah, awak lambat sangat. Jadi belilah rumah tu nak buat homestay. Tapi Masya Allah Ustaz, bila duduk dalam keadaan sementara ni, jiran, ya Allah, punyalah bagus Ustaz, tak jumpa kata dunia ni. Taman Kek War tu, ya Allah, jiran ni soleh sungguh. Ambil tahu ni, kalau pintu pegang kita terbuka, dia pun tanya pintu rambut apa. Setiap yang berlaku tu, alhamdulillah, kira dengan izin Allah ni dah duduk dah dekat 2 tahun tu, tak ada kes kecurian langsung. Sebab apa? Jiran-jiran yang sangat manusia, jiran-jiran kiriman Tuhan ni, malam raya ni pakat masak ramai-ramai, pergi hantar satu taman Ustaz, buat rendang itik, meninggal tahap sedap dia. Nak cari mana jiran macam tu? Duk tak duk baru ni buat padang bola untuk budak-budak, buat semua benda ni. Saya rasa jadi macam siap rumah baru tu, rasa nak pergi pindah dah. Jadi sebab sayangnya jiran. Maka Islam larang tak larang, maka biar bagi kemas. Kalau tuan-tuan ada kemampuan nak beli kereta yang elok, biar beli kereta yang elok, biar nampak Islam cantik. Saya pergi mayang subuh baru ni Ustaz, di Bukit Damansara Ustaz. Tengok hak parking depan tu, kereta Porsche, kereta Ferrari. Kita yang bayar beli kereta hak cak ayam ni, subuh tak bangun pergi. Hantu raya sungguh. Kita tengok pun nampak kemas, depa masuk pun nampak elok.
Kan? Islam tu bukan Islam agama yang lekeh. Islam ni bagi agama yang nampak. Kalau perniagaan tu perniagaan yang penuh dengan structure. Kan? Kalau dalam pakaian yang nampak menutup aurat, yang bawa nampak adanya izzah bila orang pandang. Nah, jadi dalam bab ni tuan-tuan, kita lah yang kena corak dia bagi elok. Even kalau budak-budak tahfiz saya pun, saya letakkan garis panduan, you jangan pakai benda selekeh. Banyak orang kampung untuk serika jubah tu bagi elok, tak mau macam gempur bumi. Biar bagi nampak elok tu. Jadi pada saya keelokkan ni, Allah suka kecantikan, dan Allah tu cantik, Allah suka pada kecantikan dan kemah. Nah, jadi biar nampak kemah lah, jangan selekeh. Setalat dari segi tu. Jadi maknanya kolot itu kita boleh konyokkan dia dan kita campak jauh-jauh, kerana Islam itu relevan untuk sepanjang zaman. Baik, kita dah berada di akhir siaran Ustaz. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, yang melakukan kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, kurniakan taufik hidayah kepada kami. Ya Allah, untuk kami meninggalkan perkara-perkara yang berat, untuk kami tinggalkan yang haram. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan yang pernah kami lukakan hati mak dan ayah kami, izinkan segera kami mohon kemaafan. Kami takut dengan akhlak yang buruk kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalaulah kau telah takdirkan mereka meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, ya Allah, yang menuntun pagi ini tanyalah Ustaz, kau campakkan istiqamah dalam hati-hati kami agar kekal sampai kami mati boleh berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Ya Allah, dan kurniakan kebaikan, kesihatan yang baik kepada kami semua dan semua kru-kru yang terlibat, yang walaupun kami tak kenal mereka ya Allah, tetapi usaha mereka ya Allah kau jadikanlah sebagai amal yang memberatkan timah untuk kami semua masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya-Allah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaqub Yusra atas penjelasan tentang topik kita, Islam bukan kolot. Baik para penonton, saya Daya Iman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara rezeki. Kita jumpa lagi, kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya Daya Iman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.